Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Dan saya pun tak tukar baju lagi ni. Baru je pulang dari office untuk persediaan kita besok. Macam mana yang tuan-tuan beritahu, besok kita akan ada IOP, Intensive Osh Professional kita, di mana insyaAllah saya akan berkongsi dengan mereka, safety practitioner, mereka-mereka yang ingin memperbetulkan cara mereka berkomunikasi, bagaimana nak lead sesuatu organisation, dan juga belajar sedikit tentang psikologi. Dan saya akan berkongsi dengan satu topik yang best, dia panggil apa? Habitual safety. Apa dia tu? Advanced psychology on how to control other people. Okay, good. Dan Alhamdulillah, malam ni juga kita dapat berkongsi sedikit lagi tentang satu perkara yang best, because of dalam posting saya yang lepas, beberapa posting saya dalam Facebook berkaitan dengan SHO, yang di mana organisation tu tak ada SHO, tiada safety officer, dan ia didenda cuma RM2,800 sahaja. Dia menimbulkan banyak orang kata berbagai feedback. Bagus, nak menunjukkan bahawa kita sebagai safety practitioner, kita sensitif terhadap tersebut. Tetapi dari segi komen-komen tu kita boleh lihat juga ramai juga yang kecewa, ramai juga yang rasa ianya tak wajar berlaku. Kerana apa? Dengan bayar RM2,800, majikan boleh lepas daripada tidak mempunyai SHO, maybe untuk 3 hingga 6 bulan akan datang. Dan in here, maybe saya boleh share sedikit. Sebenarnya ia bukan orang kata keberadaan SHO sahaja yang penting sebenarnya. Dia secara tidak langsung menunjukkan pekerja yang bekerja dekat situ tidak ada orang yang boleh membantu mereka. Itu yang penting. That's why saya selalu tekankan kepada safety practitioner, kita mesti dalam keadaan membantu organisation. Kita mesti dalam keadaan membantu majikan. Kita mesti dalam keadaan membantu pekerja kita. Untuk bantu apa? Pertama, untuk bantu mereka prevent accident di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita nak bantu mereka supaya mereka dapat balik kepada keluarga mereka yang tercinta. Betul? Semua orang nak balik kepada keluarga. Semua orang ada orang yang tersayang yang tunggu dekat rumah. So that's also part and puzzle of it. Dan kita nak bantu juga supaya setiap orang dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan optima, supaya dapat memberi hasil yang terbaik pada organisation. Itu juga kita nak bantu mereka. So that's why sebagai safety practitioner, kita mesti dalam position untuk membantu. Itu jelas. Walaupun memang ada macam-macam dugaan, memang ada macam-macam cabaran, especially bila kita mendapat majikan yang maybe tak support. Kita dapat majikan yang maybe cut corners. Kita maybe dapat majikan yang kadang-kadang orang kata tidak committed. Okay. So therefore, kita kena faham apa sebabnya sesuatu safety itu fail. Okay. So that's why malam ni saya nak share sedikit tentang psikologi. Kenapa why safety dalam organisation itu gagal ataupun fail. So jadi bila kita tahu kerana bagaimana ia gagal, so kita dapat memperbaiki keadaan supaya kita boleh prevent kegagalan tersebut. Okay. Ada orang yang kata, oh Encik Bakul, kita asyik nak salahkan safety officer saja. Kita nak salahkan orang yang lakukan kerja safety. Kita nak menyalahkan maybe triple S dan sebagainya. Dalam keadaan ini, saya selalu tekankan, ia bukan keadaan kita nak menyalahkan sesiapa. Dia bukan dalam keadaan win or lose. Tulis itu, it's not win or lose game. Apa dah? It's not win or lose game. Yang kita nak ketengahkan adalah win-win game. Apa dah? Win-win game. Kerana apa? Bila kita ada dalam win-win game, semua orang menang. Tidak ada siapa pun kalah. Kalau kata kita dalam organisation ada orang yang tak support safety kerana dia ingat dia menang, no.
bila dia ingat dia menang, sebenarnya kita semua kalah. So that's why in here we always remember, sebagai safety practitioner, sebagai orang yang terlibat dalam safety, kita meletakkan dalam kepala kita apa dia? Win-win situation. Win-win tu nak kena ada dalam kepala otak tu. Okay, good. Then in here, apa yang menyebabkan safety dalam satu organisation tu fail? Why people fail dalam sesuatu orang kata komitmen tentang safety? Okay, saya nak share beberapa. Maybe saya akan share 5 lah. 5, boleh? 5. Okay, so share dekat situ. 5, siapa nak tulis satu, saya nak. Excuse. Okay, siapa nak tulis gitu, saya nak. Dan saya akan kongsi 5 sebab kenapa manusia gagal untuk melakukan sesuatu. Ataupun kalau kata gagal nanti ada pula kata negatif. Kita gunakan kenapa manusia belum berjaya untuk buat sesuatu. Okay, belum berjaya lagi. Kerana apa? Semua orang nak menuju kejayaan. Tetapi belum berjaya adalah perjalanan permulaan. Okay, so siapa yang nak tahu 5 perkara kenapa manusia belum berjaya, aka fail? Siapa nak tulis itu? Saya nak tahu. Tulis. Kerana apa? Macam saya bagi tahu, bila kita belajar benda yang negatif, so kita kena prevent benda tu dan kita boleh reversekan benda tu lebih baik. Betul? Okay, good. Siapa yang nak tahu, beritahu saya nak tahu kat situ. Okay, sebelum tu, jangan lupa bayar yuran, tolong share dekat kawan-kawan kita. Tolong share at least kepada 5 group yang anda ada. Tolong share kepada mana-mana tempat dalam page anda supaya ingat, kita nak beri manfaat kepada orang lain. Kita nak beri manfaat kepada ramai orang. Dan ingat, sebaik-baik manusia, orang yang boleh beri manfaat dengan orang lain. Itu juga menyebabkan saya, insya-Allah, diberi kesihatan. Setiap malam saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Betul? Okay, good. Siapa yang dah ada kat ni, bagi tahu. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, good. Siapa yang dah ada, kita tengok siapa nak. Okay, Norman, apa khabar Norman? Awal Norman hari ni. Excellent Norman, excellent. Kita ada Iskandar. Waalaikumsalam Iskandar, apa khabar? Zu, waalaikumsalam Zu, apa khabar? Sama-sama kita, sihat. Okay, kita ada Surashan, apa khabar Surashan? Excellent, excellent. Kita ada juga Jacqueline, apa khabar Jacqueline? Stay excellent, bagus. Kita ada juga Azlan. Assalamualaikum Azlan. Pak Dara, kamu ada? Wah. Dan okey, kita ada Jamaliah juga. Apa khabar Jamaliah? Sim, apa khabar Sim? Excellent. Latar belakang merah lah kali Sim. Raya Cina punya penangan ada lagi. Okey, Brian, selamat malam. Okey, good. So let me share with you 5 sebab kenapa seseorang tu belum berjaya ataupun gagal. Tulis kat situ 5 sebab. 5 sebab kenapa kita menangguhkan kejayaan. Tulis kat situ 5 sebab seseorang itu menangguhkan kejayaan ataupun kemungkinan aka fail. On that part. Okay. Yang pertama, tulis kat situ. Yang pertama, why make people fail ataupun why make people delay their success. Okay, good. So yang pertama, apa yang menyebabkan we delay our success ataupun kita go towards failure adalah because yang pertama adalah excuses. Apa dia? Excuses, alasan. Bila kita nak buat sesuatu, alah, relax nampak? Bila nak buat satu je, alamak, orang lain pun tak ada, aku je seorang. Kalau ada je nak buat, alah, relax belum lagi kot, nanti dulu belum ada lagi dia punya funding. Faham tak? Excuses. Bila you memberi alasan, ataupun orang lain sebenarnya memberi alasan, dia sebenarnya menangguh kejayaan kita dan juga menuju ke arah kegagalan, failure. Seorang yang failure tu always give excuses on that part. So apa lawan excuse? Untuk kita berjaya, kita kena ada apa dia? Options. Kita kena ada apa dia? Peluang-peluang yang kita bina. Kita tak nak bagi excuse. So why organisation fail dan why other people fail dan kenapa kadang-kadang safety fail? Because of terlalu banyak excuse. Kalau kita tak ada ilmu, cari jalan untuk belajar ilmu. Kalau kita tak ada guru, cari jalan untuk cari guru. Kalau kita tidak ada pengalaman, cari jalan untuk cari orang yang ada pengalaman yang boleh kongsi. Tapi jangan bagi excuse. Faham tak? So that's why
safety in organisation sometimes fail, ataupun kenapa diri seorang tu fail, kerana number one adalah excuses. Tadi kat situ. Apa dah? Excuse ataupun alasan. Boleh? Okay, good. So next, yang kedua. Okay, yang kedua, why we fail. Kenapa kita gagal dan kenapa seorang tu gagal. Yang kedua adalah kerana negativity. Apa dah? Negatif. Kita always lihat angle yang negatif. Kita always lihat sesuatu yang kekurangan. Contohnya kalau kita ada segelas air tu, kita hanya tengok lah, tinggal separuh je, separuh lagi kosong. Nampak tak? Dapat. So, negativity juga akan menyebabkan we are driven to failure. So, therefore, kita kena ada belajar macam nak switch. Apa dah? Switch. A second, daripada negativity kepada sesuatu yang angle yang lebih baik. Itu penting. Kerana apa? Orang yang negatif akan selalu drag themselves. Atau dia akan panggil sebagai excess baggage. Dapat. Faham tak? So that's why negativity will also make us fail. Fail untuk apa? Fail untuk membuat program safety contohnya. Fail untuk apa? Fail untuk menasihati majikan. So therefore we have to understand, we have to back up on that particular part. Change negative kepada positif. Okay, on that part. So next, yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang itu fail? Why is fail? Why people fail untuk buat sesuatu? Kerana adanya dipanggil bad habit ataupun negative habit. Contohnya apa? Procrastination. Suka menangguh-nangguh. That's also bad habit, negative habit. Tak menepati masa. That also bad habit. Faham saya? Lagi apa dia? Lari dari tanggungjawab. Bad habit. Ada juga orang lari dari tanggungjawab on that particular thing. So, all the bad habit. Contohnya apa? Isap rokok. Bad habit. Nampak tak? So, bad habit boleh menyebabkan you lebih hampir kepada kegagalan. So, that's why we have to make sure that we adjust our habit. Adjust our habit. Mana-mana yang negatif tu, kita adjust untuk jadi dia lebih baik lagi. On that part. Okay, good. Next. Yang keempat. Why people fail? Why safety fail? Why kadang-kadang safety officer sendiri belum berjaya lagi untuk membina safety dalam organisation dia. Okay. Siapa nak beritahu saya tu? Saya nak. Ke berapa? Ke empat. So, that's why bila kita belajar kunci-kunci ni, kita akan lebih memahami bagaimana nak turn around kan safety. Dan safety hanya boleh turn around bila kita turn around ourselves. Nampak? For things to change, we must change first. Tulis kat situ. Apa dah? For things to change, we must change first. Ataupun I must change first. That is the key word in any mobilization of change. The things to change, I have to change first. Change daripada segi mana? Nanti kita akan cover besok. The 5 pillar of human. Okay, boleh? Okay, next. Seterusnya, yang keempat. Apa yang menyebabkan safety fail ataupun kita fail, kita gagal ataupun orang lain gagal? Yang keempat adalah dipanggil the blame game. Apa dah? The blame game. Maknanya, dalam satu organisation tu, kita sentiasa dalam keadaan nak menyalahkan orang lain. Kita dalam keadaan orang kata nak mencari salah orang lain. Sedangkan perkara itu perlu kita halusi, kemungkinan ianya bukan kesalahan, kemungkinan ianya adalah sesuatu yang kita boleh perbetulkan tanpa adjustment. Dapat. So, the blame game also menyebabkan seseorang itu atau sesuatu organisation itu fail. Dapat. Okay? Dan akhir sekali, yang kelima. Apa juga yang boleh menyebabkan sesuatu program fail, kita sendiri fail sebagai safety officer, ataupun kemungkinan organisation in whole juga fail dalam sistem program safety, adalah disebabkan oleh apa dah? Ego. Apa dah? Ego. Kerana apa? Bila orang ni ada kedudukan, dia akan start mula ada dia punya ego. Dia akan ada start mulai orang kata berasa besar diri dan sebagainya. Ego sebenarnya akan menyebabkan seseorang tu gagal. Ego juga akan menyebabkan seorang itu memberhentikan dia punya learning curve. Apa dah? Learning curve. So therefore, these 5 perkara yang saya sampaikan, kita kena tahu bagaimana kita nak betulkan, bagaimana kita nak adjust dan kita nak perbaiki benda ni.
Okay, so therefore, indirectly, kita boleh memperbaiki keadaan dengan mengetahui apa yang mengagalkan seorang itu. Okay, boleh? So therefore, kita bangkit balik untuk jadi lebih cemerlang. We bangkit balik untuk jadi seorang yang excellent. Dan kita bangkit balik untuk membina sesuatu kekuatan yang lebih lagi. The harder you fall, the higher you bounce back. Apa dia tulis kat situ? The harder you fall, the higher you bounce back. Okay, good. So, pada mereka yang akan bertemu saya besok untuk IOP, so insyaAllah, kita akan berjumpa besok untuk kita recharge bateri kita. Kita akan belajar perkara-perkara advance supaya kita bersiap sedia untuk menghadapi keadaan yang lebih baik. Kepada mereka-mereka yang belum lagi, berdoa dan berusahalah, insyaAllah kita akan bertemu dalam sesi recharge bateri kita. Kerana apa? Ilmu saya akan kongsikan dalam IOP bukan sebarang-sebarang. Anda boleh pakai terus ilmu itu untuk bawa anda ke level yang seterusnya. Okay, boleh? So, insyaAllah, siapa yang ada kita jumpa besok. Dan kepada anda yang ada, remember, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay, jumpa malam besok. Okay, bye.